Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa masjid yang berbahagia, Tuan Nazir, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, datin, sidang jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Ta'ala, kita dapat dipertemukan dalam pengajian kita. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dan insya-Allah untuk malam ini seperti biasa, kita masih menggunakan kitab Mughni Al-Muhtaj. InsyaAllah kitab yang akan sama-sama memandu kita tata cara solat yang sempurna, berpandukan tata cara solat yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, kemudian telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu, kata Nabi, seperti mana kamu melihat aku solat. Baik, kenapa penting untuk kita melihat solat yang kita lakukan, apakah menepati tata cara yang sempurna atau tidak? Kerana Nabi SAW memberi tahu kepada kita dalam satu hadis, ya, yang mana solat ini merupakan satu ibadah yang khusus dan merupakan satu amal yang mana ia mendoakan kepada kita jika kita melakukan solat dengan sempurna. Tetapi jika kita solat tidak sempurna, maka solat itu juga mendoakan kita supaya kita tidak dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya begitu. Ya, seperti mana yang disebut dalam hadis, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma qama ila shalah fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ataha qalatis salah hafizakallahu kama hafiztani. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia pun berdiri untuk bersolat, lalu disempurnakan rokoknya, sujudnya serta semua bacaan-bacaannya, maka akan berkatalah solat itu, moga-moga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Jadi solat tu doa, ya, moga-moga Allah memelihara kita ni seperti mana kita memelihara setiap rukun dan juga yang sunat di dalam solat. Tetapi sebaliknya Nabi memberitahu, jika orang yang bersolat itu tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan juga tidak menyempurnakan semua bacaan-bacaan, bukan sahaja yang rukun, malah yang sunat, termasuk bacaan yang sunat, ya, rukuk, bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud, bacaan dalam i'tidal, tak memelihara, melainkan solat itu akan berkata kepada tuannya, moga-moga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Ya, itulah lupa-lupanya solat yang kita lakukan ini, ia mendoakan kepada kita, sama ada doa itu semoga Allah memberi kebaikan ataupun sebaliknya. Ya, sebab itulah kalau kita merujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang solat malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang solat tetapi tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar, tidak mampu mencegah dirinya daripada dosa besar dan dosa kecil, maka solat itu
hanya bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Bukan bertambah dekat. Dia solat tetapi walaupun solatnya itu dia tidak tinggal, dia jaga, tetapi lupa-lupanya ya, solat yang kita lakukan itu tidak mendoakan kebaikan, malah makin bertambah jauhnya kita daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana solat yang kita lakukan itu tidak menepati tata cara yang disyariatkan dan tidak menepati sunnah yang sepatutnya kita lakukan seperti apa yang telah Nabi beritahu kepada kita. Jadi insya-Allah untuk malam ni kita nak lihat solat kita pada rukun yang ke-6 ya, kita masuk rukun yang ke-6, i'tidal. I'tidal. Baik, kita nak tahu dalam rukun yang ke-6 ini, i'tidal ini ialah rukun fi'li yang melibatkan perbuatan, apakah yang wajib dan apakah yang sunat ya ketika i'tidal. Apa yang wajib dan apakah yang sunat. Baik. Yang wajib. Yang wajib. Yang pertama, semua anggotanya berada dalam keadaan asal sebelum rukuk. Itulah yang wajib. Semua anggotanya berada dalam keadaan asal sebelum rukuk. Apa maknanya senyumah? Maknanya ialah bila i'tidal, semua anggota kita dalam keadaan asal, maknanya dalam keadaan qiyam. Sebelum kita rukuk, kita berdiri kan? Lepas baca Fatihah, kita baca surah, kemudian Allahu Akbar, kita rukuk. Jadi i'tidal itu ialah ya, perbuatan yang kita lakukan mesti yang wajib keadaannya sama seperti mana sebelum rukuk. Bermakna sami Allahu liman hamidah. Mesti dia dalam keadaan berdiri. Ini bagi orang yang solat berdirilah. Tapi kalau orang yang salat duduk, dia memang duduk. Maka i'tidalnya mesti dalam keadaan duduk juga. Kalau dia solat duduk, daripada asal dia duduk di atas kursi baik, duduk di bawah baik, ya, memang dia duduk. Maka i'tidalnya itu mesti dalam keadaan sebelum dia rukuk, dia duduk. Maka duduklah i'tidalnya. Kalau dia solat dalam keadaan mengiring, ini orang yang uzur, ya, dia tak mampu berdiri, tak mampu duduk, dia mengiring. Mengiring di lambung kanan lah, mengiring. Ya. Jadi, i'tidalnya pun mengiring juga. Ya. Dia i'tidal, rukuk, kemudian i'tidalnya pun dalam keadaan mengiring. Ini bagi orang yang solat mengiring. Baik. Jadi yang kita bicara malam ini ialah bagi orang yang solat yang mampu, ya, yang sempurna. Baik. Itu maksudnya semua anggota berada dalam keadaan asal sebelum rukuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua syarat i'tidal ni yang wajib ialah tumakninah. Mesti ada tumakninah. Apa makna tumakninah? Semua anggota berhenti dan tidak bergerak ketika sudah sempurna berdiri. Bermakna ketika mana kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, mesti dalam keadaan berhenti. Berapa kadar berhenti? Tumakninah sekadar subhanallah, itulah kadarnya. Ataupun sekadar bilangan 3 saat, 1, 2, 3, sudah memadai. Ya, ini yang dinamakan i'tidal. Itu yang kedua. Nanti kita tunjuk praktikalnya. Kita baca dari segi ilmu dulu, dah faham, baru praktikal, baru kita nampak. Ya. Baik, nanti saya akan tunjuk antara kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika i'tidal. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada tujuan lain ketika bangun i'tidal. Tidak boleh ada tujuan lain, qasad lain. Contohnya kita i'tidal, bila kita rukuk, sami Allahu liman hamidah. Bermakna ketika sami Allah itu jelaslah bangun itu kerana i'tidal. Tapi kalau ada tujuan yang lain, contohnya macam mana? Ya, disebut dalam kitab kita. Sekiranya dia bangun berdiri dari rukuk untuk i'tidal, tetapi bukan qasad itu untuk i'tidal, tetapi kerana terkejut. Seperti dia takutkan sesuatu seperti ular misalnya. Maka bangun itu tidak memadai untuk dikira sebagai i'tidal solat kerana niatnya telah berubah. Contohnya tengah kita rukuk, tiba-tiba ular. Dia terkejut. Jadi kita pun terbangun. Bangun-bangun kita tu terus je lah sami Allah. Jadi bangun kita kerana takutkan ular baik, terkejut baik atau apa-apalah
yang menyebabkan kita terbangun dari rokok bukan kerana untuk iktidal, tetapi kerana sesuatu yang lain. Ataupun kerana kita ini jenis orang melatah. Tiba-tiba orang bagi salam, Assalamualaikum, terkejut, kita pun terbangun. Tengah solat tu. Jadi dah terbangun, terus je lah bangun. Maka bangunnya itu tidak dikira. Tidak sahlah bangun iktidal. Maka apa yang perlu dia buat ketika dia tersedar, aku bangun tadi bukan kena iktidal dia, maka wajib dia kena rokok balik. Dia rokok balik. Kemudian dia iktidal balik. Dia bukan menambah rukun. Dia wajib rokok balik. Kerana apa dia kena rokok balik? Kerana di dalam solat ada rukun namanya tertib. Tertib ni maknanya iktidal mesti selepas rokok. Dia tak boleh kita tunduk sikit, tak boleh. Kena rokok, kemudian kita bangun balik untuk iktidal. Jadi 3 je syarat wajib iktidal. Berapa syarat wajib? 3. Kalau kita buat 3 ni pun sudah memadai, sah di sudut iktidalnya. Ini tak sebut yang sunat, kita sebut yang rukun dulu. Supaya kita faham. Jadi yang baca Sami Allahu liman hamidah tu ada disebut ke tidak? Tidak. Bermakna membaca Sami Allah itu bukan wajib, tetapi sunat. Yang baca doa Rabbana lakal hamd itu wajib ke sunat? Sunat. Yang tambah lagi doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih itu pun sunat. Ataupun apa-apa doa yang ditambah pun sunat. Jadi yang wajib hanya 3. Jadi makna 3 ini sudah menepati syarat wajib. Okey, baik. Saya nak sebut antara kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika iktidal. Dan kesalahan ini jika kita sedar, kita tahu, maka tidak sah iktidal. Jadi kena tunjuk baru nampak. Kalau cakap tak nampak. Baik. Panjang. Panjang. Okey, baik. Ini kesalahan yang perlu kita kena perhatikan. Kalau kita buat kesalahan ini, perlu kita perbaiki. Kerana kita takut kesalahan itu menyebabkan dia mendoakan kita bukan untuk kebaikan, tetapi solat itu mendoakan kita supaya kita Allah Ta'ala tak pelihara kita. Sebab kita tak memelihara hak iktidal itu. Okey, contoh macam mana kesalahan. Baik, ketika kita rokok, ini kesalahan yang berlaku. Sami Allahu liman hamidah. Nampak? Di mana kesalahan? Kita tidak berdiri tegak. Kadang macam ni je. Bukan sakit, bukan uzur. Kenapa macam ni? Sebab nak kejar turun sujud. Nak kejar turun sujud. Kecuali orang sakit lain, dia sakit. Memang dia Sami Allahu liman hamidah. Ini dia mampu. Yang ni lain. Orang yang sakit pinggang, sakit lutut, iktidalnya, qiyamnya macam ni. Memang macam ni. Waktu dia berdiri memang macam ni. Maka itu dimaafkan. Itu lain. Tetapi yang nak cerita orang yang sehat. Tiba-tiba iktidalnya Sami Allahu liman hamidah. Ini tidak dinamakan berdiri. Yang dinamakan berdiri begini. Sami Allahu liman hamidah. Mesti tegak, lurus. Maknanya daripada hujung kaki ni tulang kering kita lurus. Yang ni dinamakan berdiri ataupun qiyam yang merupakan syarat wajib iktidal. Mesti dalam keadaan sama sebelum kita rokok. Jadi qiyam. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kesalahan? Tak ada tumak ninah. Tak ada tumak ninah. Ini orang yang sembahyang cepat ni ya. Dia rokok, kemudian Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allah. Terus. Ada tak iktidal? Ada tak tumak ninah? Tak ada. Dia terus Sami Allahu liman hamidah. Terus je. Tak ada break langsung. Ya, bermakna di situ tidak ada tumak ninah. Kalau kita nampak, kalau kita lihat, kita kena diam ke kita kena tegur? Kena tegur. Itu yang disebut Imam Al-Ghazali, mungkar berlaku dalam masjid. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mungkar boleh berlaku dalam masjid. Kita ingat mungkar apa? Lupanya mungkar bila dia buat solat, salah. Kita diam, kita tak tegur sampai kesudah, dia akan salah. Maka kita kena nasihat. Mungkin lepas sembahyang kita tanya lah elok-elok. Tapi masalah orang kita ni bila ditegur tak boleh. Merajuk, tak bercakap. Bukan 3 hari, 3 tahun tak nak bercakap sebab tegur salat. Siapa kamu nak tegur?
Sidang jemaah kena ingat. Nabi sebut dalam hadis yang saya baca, malam tanhahu. Ya, malam tanhahu anis solah. Barang siapa yang solat tetapi solat itu tidak mampu mencegah dirinya dari melakukan perkara mungkar, maka solatnya itu menyebabkan dia makin jauh dari Allah. Bermakna kalau orang solat, kalau orang tegur tak nak dengar, bermakna solatnya itu tak betul. Kalau orang tegur tak nak dengar. Contohnya lah mungkin imam. Ialah manusia, kadang-kadang dia baca tu ada tersasul salah. Jadi makmum tegur lah lepas sembahyang, imam tadi saya dengar bacaan Fatihahnya tu ghairil lah, patut ghairil, bunyi ril bukan ril. Marah dia, siapa kamu tegur? Aku imam, aku ada qiraat, aku ada ni. Contohlah kan, bila imam tu tak boleh ditegur, terasa hati, bermakna malam tanhu anil fahsya'i wal munkar. Maknanya solatnya itu tak mampu membentuk dia, ada tak kenalah pada solat dia. Ini yang perlu kita kena lihat. Tak kira siapa pun, ya, baik kita, baik siapa, baik isteri kita dan sebagainya. Okay, baik. Jadi bermakna mesti ada tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Itulah kadarnya. Kemudian terus rukuk. Terus sujud. Kesalahan yang ketiga. Ini kesalahan yang ketiga. Ini pun banyak berlaku. Ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Tangan digoyang. Ada. Kenapa? Tabiat. Bila dah jadi tabiat, susah. Dia akan macam ni lah. Sebab itu kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, kalau bergoyang ni sampai 3 kali berturut-turut, maka tidak sah. Tidak sah. Sebab ini anggota besar. Kalau 1, 2, bolehlah. Tapi hukumnya makruh. Makruh. Kerana apa? Kerana melakukan satu perbuatan yang Nabi tak buat. Disebut tidak ittiba. Ittiba'ur Rasul, ikut Nabi. Tiba-tiba kita solat, goyang. Ini satu. Kesalahan yang keempat. Ya. Ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Betulkan baju, betulkan jubah. Kenapa? Lepas i'tidal secara otomatis tangan tu dia betulkan. Kan? Bukan sekali, memang itulah tabiat. Ini pun antara kesalahan-kesalahan yang banyak berlaku. Ada lari dah. Memang dia tidak tujuan, tapi maknanya dia ada yang jenis macam tu. Dia membetulkan. Kadang Sami Allahu liman hamidah, garu-garu pun ada juga. Tak tahu kenapa, tabiat. Bukan gatal pun, tapi dah jadi tabiat. Itulah kita diajar sebelum solat baca surah An-Nas. Itulah mainan syaitan. Dia nak waktu solat tu nak ganggu kita supaya kita tak hunsuk dalam solat. Nampak ya? Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bermakna syarat wajib 3 je. Okey, sekarang kita nak baca yang sunat. Yang sunat ni perlu kita tumpukan perhatian yang sungguh-sungguh, kerana yang sunat inilah yang menyempurnakan solat kita. Yang rukun tak ada masalah, yang sunat. Kalau sunat ni kita tak buat, ikut seperti apa yang Nabi bagi tahu melalui apa yang disebut dalam kitab kita, maka tidak dapat kesempurnaan. Okay, kita baca ilmu dulu, kemudian kita praktikal amali. Biar ilmu dulu yang memandu kita. Baik. Sunat ya, sunat i'tidal. Pertama mengangkat 2 tangan. Mengangkat 2 tangan serentak. Dengan mula-mula mengangkat kepala bangun daripada rokok. Ini yang pertama. Ya. Mengangkat kedua tangan serentak. Maknanya ketika kita rokok tu, bila kepala kita angkat, tangan kita pun bergerak. Jadi tangan ni dia bergerak mengikut kepala. Bukan kepala dulu, tangan angkat. Bukan tangan dulu, kepala bergerak. Tidak. Ya, itu tidak menepati sunnah. Mengangkat kedua tangan serentak dengan mula-mula mengangkat kepala daripada rokok. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, mengangkat 2 tangan seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini sifat tangan yang disunatkan ketika i'tidal. Mengangkat 2 tangan seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu sifat dia. Okay, kita tunjuk.
Okey, sunat. Ni yang kita nak lihat. Sunat ni kita buat ikut sunnah ke tidak? Sunnah tu maksudnya perbuatan Nabi. Sunat bila kita buat ikut cara Nabi, baru dapat sunat. Ittiba' disebut kan. Baik. Macam mana dapatkan sunat? Tangan, sunat mengangkat kedua tangan. Sunat je, kalau tak angkat pun sah ya. Serentak dengan mengangkat kepala. Okey, macam ni. Maknanya ketika kepala kita bergerak, tangan kita pun bergerak. Tangan ni, dia bergerak. Dan tangan ini bergerak, dia mesti bergerak macam ni. Tapak tangan kekal menghadap kiblat. Nampak? Dia menghadap kiblat. Kemudian ketika qiyam, tangan sama seperti mana sifat tangan ketika melapaskan takbir atau ihram. Itu sifat tangan. Ketika kita melapaskan takbir atau ihram, macam mana tangan kita? Kan dah kita belajar asas yang awal. Sifat tangan ketika mengangkat ni, pertama, tapak tangan menghadap kiblat. Pertama, hujung jari selari dengan hujung telinga. Hujung ibu jari selari dengan cuping telinga. Kemudian dicondongkan sedikit. Hujung jari kelingking sama dengan bahu. Inilah sifat yang mengikut Imam An-Nawawi. Ada satu lagi sifat, sama juga, ini Imam Al-Azra'i. Ini biasa orang perempuan. Kalau lelaki nak buat pun boleh. Macam mana? Macam ni. Hujung selari dengan bahu. Macam ni pun boleh. Macam ni boleh, macam ni pun boleh. Bermakna ketika kita iktidal, tangan kita macam ni. Sunat. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di bawah. Dahnya di bawah. Bukan macam ni. Ini pun banyak melakukan. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya dah habis, tangan belum habis. Belum turun. Tak sempurna. Ataupun macam ni. Macam ni banyak orang buat. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Macam ni. Macam ni. Macam apa nak ampas apa tu? Kita sedang menghadap Allah. Aqimis salah. Dirikan solat. Diri itu tegak. Tapak tangan menghadap kiblat. Kalau macam ni, benda. Sami Allahu liman hamidah. Macam ni je. Ada yang macam ni. Sami Allahu liman hamidah. Elak. Ingat ada diskaun ke? Tak ada diskaun. Solat tak ada. Sebab tu Nabi kata setiap solat yang kita lakukan ada malaikat yang mencatat. Ada yang dapat 1/9, 1/8, 1/7. Dia tak sama di segi pahalanya. Ia bergantung kepada kesempurnaan itu. Jadi kita solat ni memang kita buatlah yang sempurna. Kerana inilah amalan yang mula-mula akan ditanya nanti di padang mahsyar. Jadi bermakna kesalahan. Yang ketiga, kesalahan mengangkat tangan. Ini pun banyak juga kita lihat. Sami Allah. Dia pegang peha. Dia apa nama? Tarik peha dia. Sami Allahu liman hamidah. Macam ni je. Macam ni. Peha tarik. Ada juga, kata. Bukan sakit pun. Sebab kalau kita tanya kenapa tangan waktu iktidal, kenapa tangan macam ni? Agak-agak apa jawapan kita? Apa kita jawab? Dah biasa. Sebab dulu Ustaz, saya belajar masa kecil. Mungkin kalau ditanyalah kita kan, dulu kita belajar di sekolah, rendah lah. Kalau tanya belajar solat ni waktu bila last? Kita ingat balik, oh dululah. Bila dulu kita belajar, mungkin guru kita dulu ajar betul lah. Tapi mungkin dia ajar secara umum, tidak secara apa? Secara terperinci, ya, tidak dibimbing. Cara tangan tu perlu macam mana, nak angkat tinggi had mana, tak pernah dibimbing. Bila tak pernah dibimbing, sebab itu kita lihat macam-macam jenis tangan orang kita angkat. Ada yang macam ni, Sami Allahu liman hamidah. Macam ni pun ada. Kalau macam ni bermakna tapak tangan kita menghadap ke mana? Ke kanan dan ke kiri. Sedangkan sunnah yang begini. Nampak tak ya? Ini sunnah dia. Jadi itu yang menyebabkan solat yang kita lakukan tidak sempurna. Kekurangannya di situ. Ya. Jadi yang sempurna macam ni. Ini yang sempurna ya. Sami'allahu liman hamidah. Dahnya di sini. Ya. Kemudian tamu ninah. Okay. Ada persoalan tak? Tak apa. Saya suka solat ni kita sembang-sembang. Dia bukan macam kuliah. Kalau kuliah ustaz bercakap, dengar, habis-habislah.
Sebab solat ni merupakan praktikal amali kita setiap waktu. Ni kejap lagi kita nak solat isyak, betul tak ya? Kita buat lagi. Nanti lepas isyak subuh buat juga. Takkan kita nak buat macam mana yang kita buat selama-lama yang banyak bila kita belajar. Kesilapan-kesilapan yang mungkin kita tidak tahu. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat, contohnya pada malam ini, kita dapatlah menjaga kesempurnaan. Okay, jadi itu dua. Yang ketiga, sunat. Kita baca yang sunat dulu. Baik. Sunat yang ketiga ialah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ini sunat. Apa namanya? Namanya tasmi'. Ini namanya, bukan takbir, intiqal bukan. Namanya tasmi'. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Sepanjang pergerakan bangun daripada rokok hingga berdiri. Bacaan Sami Allah itu sepanjang daripada mula kita mengangkat kepala dari rokok tu sampai kita berdiri. Yang saya sebut ialah Sami Allahu liman hamidah, habis. Itu sunat. Ya. Kemudian sunat juga menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda bacaan. Yang ni yang perlu kita kena. Sebenarnya kita kena bertalaki dengan guru, nak tahu betul atau tidak. Ya? Tapi malam ni saya tidaklah mengajar bertalaki secara musafahah, secara seorang-seorang. Ya? Yang ni Simah kena fikir-fikirkan mungkin dengan ahli jatan kuasa surau, buatkanlah kelas talaki bacaan dalam solat misalnya. Ya, lepas subuh ke sekejap je pun, okey hari ni bacaan i'tidal. Imam seorang, dia dengar, buatlah halakah. Jadi supaya kita dapat perbetulkan bacaan, walaupun sunat. Walaupun bacaan ini sunat, tetapi sunat membaca dengan tartil. Sunat membaca dengan tartil. Kalau kita baca laju, apa hukumnya? Saya tengok dalam kitab kita ni, baca dengan laju maknanya tidak dibaca dengan tartil. Maka disebut, ya, bahkan menurut Al-Qadi Husain, makruh meninggalkan tartil dan membaca laju dalam bacaan dalam solat, termasuk zikir-zikir yang sunat. Hukumnya makruh. Contohnya macam mana? Macam ni. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Itu baca yang tak betul. Ya. Di mana tak betul? Sami Allahu liman, sami'a. Bukan hamzah, bukan sami'a. Dia ain. Sami'a. Ain. Di tengah kerongkong. Kalau kita tidak berguru, memang bacaan kita bunyi sami'a. Kadang ada imam baca pun Sami Allahu liman hamidah. Bukan imam sinilah. Sami Allah, sami'a. Kalau a bunyi hamzah. Dia sami'a. Sami'a. Ain. Dia kena tekan dekat sini. Sami'a. Jangan kat hidung. Jangan sami'a. Sami'allah. Tu jadi tu bunyi hidung. Dia di sini. Ain. Ain ni ialah apa namanya, huruf-huruf nipis, ya. Sami'a. Di sini. Kesalahan sami'a. Salah ini sebenarnya salah lahnul jali yang besar. Bukan kecil. Kerana apa? Kerana kita telah mengubah huruf ain kepada hamzah. Simah tahu apa makna dia? Kalau baca Sami Allahu liman hamidah, Sami Allah, kita buang ain. Terus Sami Allahu liman hamidah. Maknanya apa? Na'udzubillah, ya. Maknanya Sami itu maknanya celaka. Sam ataupun mati, ataupun bahasa kasarnya mampus. Itu bahasa kasar lah. Sam tu matilah, sam tu. Sami Allah, celakalah Allah. Na'udzubillah. Liman hamidah, dan bagi orang-orang yang memujinya pun celaka. Nampak? Kalau kita sengaja, kita faham, boleh rosak akidah kita. Boleh rosak iman kita. Tapi kalau kita tak sengaja, kita tak tahu. Malam ni baru tahu. Taklah rosak iman. Tapi kita istighfarlah.
Mohon ampun ya Allah, aku tak tahu selama ni. Selama ni aku baca Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, salah lupanya. Bukan Sami'a, Sami'a Ain. Ini kesalahan-kesalahan bila kita buat praktikal, kursus tahsin solat secara praktikal, amali secara musafahah bacaan, banyak yang kita jumpa macam tu. Terutama anak-anak remaja kita. Allahu Akbar. Ke laut semua bacaannya. Dia dah tak jadi Ain, dia jadi Hamzah. Kesalahan yang kedua, saya sebut yang salah dulu. Kesalahan yang kedua, bacaan tasmi' ini ketika dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Di mana kesalahannya? Dia membuang ataupun meninggalkan tanda bacaan. Tanda sabdu yang ada pada kalimah Allah. Pada kalimah lam itu ada sabdu. Betul? Bila kita baca wasal, kena tekankan pada lam. Sami Allah. Allah. Jangan Sami Allah. Allah. Bila kita baca Sami Allah, bermakna kita membaca tanpa kita menyempurnakan tanda sabdu pada kalimah lam lafzul al-jalalah itu. Jadi yang sempurna Sami Allahu liman hamidah. Itu yang sempurna. Bukan Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita perhatikan ramai yang macam tu. Betul ke tidak, Hemah? Ya? Kenapa baca macam tu? Sami Allahu liman hamidah. Kerana minda kita tidak sedar sebenarnya apa yang kita baca, apa huruf yang kita baca, apa tanda yang ada pada huruf ketika kita membaca Sami Allah tu. Minda kita tidak sedar. Malah kita pun tak tahu apa hurufnya sebenarnya. Apa tanda yang ada pada kalimah Allah itu sebenarnya kita pun tak tahu. Yang bunyi Sami'a je. Bukan dari umur 7 tahun. 70 tahun pun Sami'a juga. Contohlah kan. Sebab tak pernah dibimbing. Tak pernah ditalaki oleh imam ke guru-guru kita. Tak pernah. Betul Irma ya? Pernah tak kita talaki guru bacaan solat? Tak pernah. Biasa kita dengar guru baca, kita baca. Dia talaki ni, talaki musafah ni menghadap guru. Mulut ke mulut. Okey, cuba baca dengan macam kita talaki Quran. Baru tu namanya talaki tadi. Ya? Okey, jadi bacaan perlu kita kena berhati-hati kerana Sami'a, Sami'allahu. Kalimah lam pada kalimah Allah tu dipanjangkan 2 harakat. Sami'allahu. Bukan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ni yang hukumnya makruh. Nampak tak? Dia buang tanda panjang pada kalimah lam. Dia Sami'allahu liman hamidah. Ya. Baik. Kesalahan yang ketiga. Di mana? Sami'allahu limal hamidah. Limal. Dia tambah lam pula pada hamidah. Mana ada lam? Sami'allahu limal hamidah. Mana ada limal? Liman hamidah. Ya. Kemudian di antara kesalahan lagi ialah pada huruf ha. Huruf ha. Ha pedas. Tapi kalau kita tidak bertalaki dengan guru, bunyinya bukan ha, bunyinya ha. Sami'allahu liman hamidah. Hamidah. Jadi bertukar huruf ha kepada ha. Sepatutnya Sami'allahu liman hamidah. Ha pedas. Ya. Jadi ini antara kesalahan. Kemudian hami, ya. Hami. Bukan hame. Bukan hame, me bukan mi ke bawah. Tapi biasa bunyi Sami'allahu liman hamidah, hamidah, hame, me bunyi me. Ini bukan bacaan imalah. Imalah bismillahirrahmanirrahim, betul. Bukan hamidah, hami. Ingat. Dia kaedahnya mudah semua ya. Saya ingat masa bertalaki dengan kiai dulu di pesantren. Kalau dia kata huruf yang berbaris di bawah, sifat huruf yang berbaris di bawah itu ialah istifal ya. Azan. Okey baik. Okay, kita bagi azan sekejap, kita sampaikan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة إنك لا تخلف. Okey, kita sambung sikit lagi ya. Okey, jadi bacaan Sami Allahu liman hamidah ini ya walaupun hukumnya sunat tetapi ia termasuk sunat hayat yang menyempurnakan solat. Tapi kalau baca salah, solatnya masih sah. Kerana dia bukan rukun ya, tetapi dia tak sempurna je ya. Jadi kita kenalah baca dengan menyempurnakan sebutan huruf dan tanda bacaan. Jadi yang sempurna Sami Allahu liman hamidah. Itu yang sempurna. Baik, kemudian yang keempat, kita nak ambilkan sikit Maya.
memahami lafaz bacaan ketika i'tidal dengan akal. Sunat memahami setiap lafaz bacaan i'tidal. Sunat kita faham makna dia, ya, dan menghayati dengan hati. Menghayati dengan hati maknanya kita tadabbur ketika kita membaca sami'a. Apa makna dia? Sami'a maha mendengar. Allah, liman bagi orang, hamidah yang memujinya. Jadi ketika kita kata sami'a Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Ya, bermakna dalam solat kita banyak memuji Allah. Di luar solat kita banyak memuji Allah. Bermakna apabila kita banyak bersyukur dengan nikmat Allah, Allah dengar ke tidak? Allah dengar. Sebab itulah kita disuruh banyakkan bersyukur, banyakkan memuji Allah. Alhamdulillah, bila Nabi ajar, bila kita dapat nikmat, alhamdulillahillazi apa dia? Bi ni'matihi tatimmus salihat. Bila kita diuji dengan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Itu tetap kita memuji Allah Taala. Dan kemudian, ini yang kelima, ya. Imam, ini kena berhati-hati, kena kita tumpukan perhatian. Imam, makmum dan orang yang solat seorang mengucapkan sunat mengucapkan doa Rabbana lakal hamd apabila telah berdiri tegak sambil meluruskan tangan ke bawah dengan menyempurnakan sebutan setiap huruf dan tanda bacaan. Maknanya waktu bila nak baca Rabbana ni, sunat membaca secara sir, bukan kuat, setelah berdiri tegak. Bukan waktu perpindahan antara rokok untuk i'tidal. Dia kena macam ni. Ya. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Baru baca. Bukan macam ni. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tangan belum lurus, tegak belum sempurna, dah baca Rabbana lakal hamd. Banyak yang macam tu. Sebab apa? Nak cepat. Nak cepat. Kenapa nak cepat? Sebab dia tidak menghayati, tidak khusyuk sebenarnya dalam hatinya dalam solat. Ya, jadi maknanya membaca Rabbana itu setelah berdiri tegak. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Yang mana betul? Rabbana lakal hamdu ke Rabbana lakal hamd? Yang sempurna yang mana? Dia dua-dua tu pun boleh. Rabbana lakal hamdu pun boleh. Tetapi yang afdal Rabbana lakal hamd. Hamd. Sebab kita wakaf di situ. Dalam belajar baca Quran macam tu kan, wakaf. Dia kena wakaf, mim tu kan mati. Bila kita nak wakaf, hamd. Sifat qalqalah dal itu ada. Itu yang sempurna. Dan sunat juga menambah doa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ataupun mil'us samawati wa mil'ul ardu wa bi'da min min ba'du itu, ya. Ada lagi. Boleh tambah. Ya. Boleh kita tambah. Kerana tambah itu kalau kita melihat makna dia, Masya Allah. Yang tu nanti kita tadabbur kemudian. Okey, sekarang ni semua kita dengar juga ketika solat berjemaah, imam akan membaca Sami'allahu liman hamidah. Makmum baca apa? Rabbana lakal hamdu. Betul ya? Betul? Ada tak? Kalau di Mekah biasa kita dengar. Dekat dalam Malaysia kita pun ada juga buat macam tu. Tetapi yang sunat bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i membaca Rabbana itu ketika berdiri tegak. Bermakna ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, kita makmum pun sama baca Sami'allahu liman hamidah. Sami' tapi secara sir. Secara sir itu maknanya taklah kuat. Mesti mengeluarkan suara, jangan secara dalam hati, itu bukan sir. Ya. Maknanya secara tidak kuat. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kita baca Rabbana. Bukan kita baca Rabbana lakal hamdu. Dia tidak menepati sunat bagi mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau kita bercerita Imam Malik di Makkah, dia lainlah. Kita tak cerita mazhab lain, kita cerita mazhab Imam Syafi'i. Ya? Okay. Baik. Okey semua ya. Rasanya tu saja kot malam ni yang dapat kita kongsi tentang
iktidal. Menghayati yang ni kemudian kita tadabbur. Tadabbur ni memakan masa sedikit untuk kita mentadabbur ketika membaca Sami Allahu liman hamidah tu apa yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita supaya ia dapat membantu khusyuk kita dalam solat. Okey, cukup. Ada persoalan ke kalau yang ni? Ya tak? Adakah? Oh, okey. Sebelum dia tanya adakah sembahyang itu tidak sah? Tidak sah ya? Okey. Saya nak tanya dulu. Hukum membaca Sami Allah tu sunat ke wajib? Sunat. Hukum membaca Rabbana lakal hamdu tu sunat ke wajib? Sunat. Bermakna kalau kita tak baca sah tak sembahyang? Sah tak? Sah sebab dia sunat. Jelas? Kalau rukun tak sah. Okey. Kita faham hukum dulu. Faham hukum, oh ni sunat, ni wajib. Oh kalau sunat tinggal sah. Cuma tak sempurna. Itu je. Oh, okey. Okey, Sami Allahu liman hamidah. Lurus. Bukan macam ni. Iktidal lurus. Lurus ke bawah. Tangannya lurus. Ya? Ni ada dalam ni. Ya? Saya bacalah. Biar kitab yang menjawab. Jadi tanya kan. Okey. Apabila orang yang melakukan iktidal telah berdiri tegak, maka dia meluruskan tangannya. Dia meluruskan tangan. Lurus macam ni lah. Kalau dia kata mengkiamkan tangannya, macam ni. Ya. Ini disebut dalam kitab Al-Um Imam Ash-Shafi'i. Boleh rujuk muka surat 102. Dalam kitab ni lah ni yang kita baca ni. Ni. Kitab Mughni ni. Ya. Boleh rujuk. Wallahu a'lam. Ya. InsyaAllah. Ya, Mam. Tadi kita dah sebut. Dia membetulkan baju kan? Betul nak turun. Maka perbuatan itu perbuatan yang disebut perbuatan itu hukumnya makruh. Makruh kalau sengaja makruh. Ya. Kerana apa? Kerana perbuatan itu perbuatan yang jelas tidak mengikut sunnah. Sebab dia dalam solat ni tangan kita ni hanya sunat bergerak, perbuatan bergerak itu hanya untuk pergerakan solat. Kalau ini bukan pergerakan solat, ini kan? Itu saya sebut tadi sebab dah tabiat. Jadi jangan lepas ni kalau dah tabiat tu kita cuba ubahlah. Dia dah tabiat Sami Allahu liman, mesti nak macam ni kan? Lepas ni malam dia mengaji Sami Allahu liman hamidah. Tangan nak angkat dah tu. Ni dah mengaji je tahan. Sebab tabiat tu payah. Okey, insya-Allah. Sama. Waktu mana? Ketika ni? Goyang. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Kita grip je lah kat sini. Supaya jangan bergerak. Sebab dah tabiat ni orang dah biasa payah nak ubah. Sebab umur bukan 7 tahun, dah 70. Kan payah tu, berapa puluh tahun dah buat. Tiba malam ni, ustaz kata jangan gerak tangan. Dah biasa Allah bergerak kan. Jadi macam mana nak suruh tangan bergerak? Sami Allahu liman hamidah. Kita grip kat sini. Supaya dia tak bergerak. Kalau tak, dia akan menghayun tangan ni. Dia jadi akan berbuai. Ya? Sebab tabiat. Okey, cukup insyaAllah ya. Cukup untuk malam ni. Semoga dengan sedikit yang dapat kita kongsi dapat memberi manfaat dan dapat menyempurnakan solat kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, wahai Tuhan kami bersyukur ya Allah pada malam ini dapat mempelajari ilmu yang amat besar manfaatnya pada kami ya Allah. Kami memohon keampunan jika selama ini kami salat dalam keadaan kami jahil. Kami tidak tahu apa yang rukun, apa yang sunat ya Allah. Kami takut selama ini kami salat banyak perbuatan kami. Hakikatnya perbuatan itu tidak mendatangkan kesempurnaan salat. Kerana kami tahu ya Allah, amalan yang mula-mula ditanya nanti di padang mahsyar ialah salat.
Mana mungkin kami mampu menyelamatkan diri kami jika solat kami tidak diterima, ya Allah. Maka kami memohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Mudah-mudahan ilmu yang kami perolehi pada malam ini dapat kami menyempurnakan solat kami. Kerana kami yakin, ya Allah, solat yang sempurna sahaja yang mampu mencegah diri kami dari melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kami juga tidak lupa kepada ibu dan ayah kami yang sekarang ini sedang berada di alam barzah, ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Terimalah solat mereka, ya Allah. Terimalah solat mereka, ya Allah. Kami tidak mahu, ya Allah, mereka menangis di alam barzah. Mereka memanggil, mana doa anak-anakku? Mana doa anak-anakku? Ya Allah, kami selaku anaknya tidak akan membiarkan dan tidak sanggup melihat ibu dan ayah kami diazab di alam barzah. Ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman syurga, ya Allah. Bagi ibu dan ayah kami yang masih hidup, jika mereka diuji dengan sakit saat ini, berikanlah kesabaran dan kesembuhan, ya Allah. Bagi kami sebagai anak-anak, jika menjaga ibu dan ayah yang sedang sakit, berilah kepada kami kesabaran, ketabahan. Janganlah ada di kalangan kami sebagai anak-anak merungut-rungut, ya Allah, mengeluh-ngeluh, ya Allah, menghentak kaki, ya Allah, meninggikan suara, ya Allah, menyebabkan ibu dan ayah terasa hati dan mengalir air mata mereka dengan perbuatan kami. Kami takut, ya Allah, menjadi anak yang derhaka kerana redha-Mu terletak redha kedua ibu bapa kami. Mana mungkin kami dapat menyelamatkan diri kami jika solat kami sempurna sedangkan ibu dan ayah kami tidak redha dengan kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan janganlah ada di kalangan kami adik-beradik dengki mendengki iri hati kerana tidak sanggup menjaga ibu dan ayah yang sedang sakit, ya Allah. Mudah-mudahan kami adik-beradik senantiasa saling faham memahami, tolong menolong sesama kami untuk menjaga ibu dan ayah yang sedang diuji pada saat ini, ya Allah. Terimalah doa dan amalan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.